Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video kita mengenai penggunaan kata ganti atau pronom en dan ye. Pada video-video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai penggunaan kata ganti ini jika mereka menggantikan nama tempat. Sekarang kita lanjutkan untuk penggunaan kedua, yaitu menggantikan kata benda atau kata keterangan dari beberapa verb yang untuk en diikuti dengan kata depan de, sementara untuk y diikuti dengan kata depan a. Jadi untuk penggunaan kedua ini, en dan y memiliki fungsi yang sama dan mereka sama-sama berarti itu. Bedanya hanyalah en itu dia menggantikan kata benda ketika verbnya itu diikuti de, sementara ketika verbnya diikuti a, maka kita menggunakan y. Oke? D ini dan A ini dikenal juga dengan istilah preposisi, preposition, atau kata depan. Mari kita lihat contohnya biar lebih jelas. Oke, kata kerja yang menggunakan D dan kata kerja yang menggunakan A. Kalau D, en, kalau A, kita pakai Y atau Y. En menggantikan kata benda dari beberapa verb yang diikuti dengan kata depan D. Ingat, en ini hanya menggantikan objek, benda, barang, animal, hewan, ide, sesuatu yang abstrak, dan bukan orang. Sekali lagi, bukan orang. Y menggantikan kata benda atau kata keterangan dari beberapa verb yang diikuti dengan kata depan a. Jadi, sekali lagi mereka sama, hanya menggantikan benda dan bukan orang. En dan Y di sini sama-sama berarti itu. Contohnya, contoh verb yang diikuti D atau A untuk en dulu itu seperti penser de, memikirkan tentang, s'occuper de, mengurus tentang. Jadi di sini untuk D ini dia lebih berarti tentang kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara Y itu contohnya penser à quelque chose, sesuatu dalam bahasa Prancis itu sering disingkat dengan QQCH dalam bahasa SMS seringnya. Kemudian contoh yang selanjutnya réfléchir à quelque chose, dan banyak verb lain yang diikuti oleh A. Saya kira di sini saya perlu memperjelas sedikit mengenai perbedaan D dan A. Penser D itu berarti memikirkan tentang. D di sini murni berarti tentang. Sementara kalau penser A di sini bisa juga kita artikan tentang. Penser à quelque chose, memikirkan tentang sesuatu. Tapi dia lebih ke kalimatnya yang aktif dengan arti saya memerintahkan ke kamu. Dia lebih ke imperatif, semacam kalimat perintah. Kalau di sini penser D itu semacam kalimat pernyataan. Dia lebih ke arah menyatakan. Sementara untuk penser A itu lebih ke imperatif atau memerintah. Ketika saya memerintahkan Anda untuk memberikan sesuatu, maka saya bilang penser à ça, pikirkan tentang itu. Jadi dia lebih tegas untuk penser A. Oke, kira-kira sebagian maksud dari D dan A di sini adalah itu. Oke, mari kita lihat ke contoh mungkin biar lebih jelas. Yang pertama dulu untuk en maksud saya. Il ne s'occupe pas des affaires des autres. Il ne s'en occupe pas. Dia tidak mengurusi urusan orang lain. Dia tidak mengurusi itu. En menggantikan des affaires. Contoh kedua, j'ai la preuve de ce que j'affirme. J'en ai la preuve. Saya punya bukti tentang apa-apa yang saya nyatakan atau yakinkan. Saya memiliki bukti tentang itu. J'en ai la preuve. Di sini menggantikan ce que j'affirme. Selanjutnya, il a beaucoup souffert de son échec. Il en a beaucoup souffert. Dia sangat menderita dengan atau tentang kegagalannya. Dia sangat menderita tentang itu. Dengan itu, en menggantikan son échec. De son échec. Jadi, perhatikan di sini kita pakai i karena kata kerjanya itu diikuti oleh de. S'occupe de. Perhatikan sini, s'occupe de. Kemudian j'ai la preuve, ini avoir ya. Itu karena dia juga diikuti de.
kita ganti en. Kemudian sama juga ini, kalau dia ada d, souffert d, itu kita pakai en. Mari kita lihat y. Contohnya, yang pertama, pensez à ce que je viens de vous dire. Pensez-y. Pikirkanlah tentang itu kan. Nanti yang telah saya katakan, sebenarnya a ini bisa juga kita berartikan dengan tentang, cuma dia di sini kalimatnya aktif atau dia kalimatnya memerintah. Pensez à ce que je viens de vous dire. Pikirkanlah tentang apa yang baru saja saya katakan kepada Anda. Pikirkan itu. Jadi y di sini menggantikan a, ce que je veux dire. Tu as réfléchi à la question. Ini kalimat bertanya. Tu as réfléchi à la question. Tu as réfléchi. Kamu sudah renungkan pertanyaan itu. Maksudnya kamu sudah memikirkan tentang pertanyaan itu. Kamu sudah memikirkannya atau kamu sudah memikirkan itu. I di sini menggantikan la question. Avez-vous réfléchi à ce que vous allez faire plus tard? Non, pas du tout. Je n'y ai pas encore réfléchi. Apakah Anda sudah memikirkan tentang apa-apa yang Anda akan lakukan kemudian atau nanti? Tidak, sama sekali tidak. Atau tidak sama sekali. Saya belum memikirkannya atau belum merenungkannya. Jadi di sini jelas kalau dia kata kerjanya ada a, kita pakai y bukan en. Dan kalau kata kerjanya d, ada d-nya, kita pakai en. Satu hal lagi yang ingin saya ingatkan, contohnya di sini tadi dalam bahasa Prancis kita mengenal istilah liaison, yaitu kita menggabungkan dua kata ketika kata yang pertama akhirannya itu bertemu dengan awalan vokal dari kata kedua. Dan dalam pengucapannya kita menggabungkannya. Contohnya, il ne s'en occupe pas. Jadi sering kita katakan il ne s'en occupe pas, bukannya il ne s'en occupe pas. Tapi bisa aja ya, il ne s'en occupe pas itu sama benar. Cuma kebiasaannya di bahasa Prancis itu dikenal istilah liaison untuk menggabungkannya. Il ne s'en occupe pas. Tujuannya agar mudah diucapkan. J'en ai la preuve, bukan j'en ai la preuve. Bisa aja, tapi karena dalam percakapan kita menggabungkan sehingga agak susah dimengerti kalau kita mengatakan j'en ai la preuve. Tapi pada sebaiknya dikatakan j'en ai la preuve. Dengan demikian karena kita udah biasa seperti itu, maka kita akan mengerti apa yang Anda bicarakan. Sama juga ini, il en a beaucoup souffert, bukan il en a beaucoup souffert. Sekali lagi bisa, tapi mungkin lawan bicara kita akan susah karena presque jamais, hampir tidak pernah orang mengatakan il en a beaucoup souffert, tapi il en a beaucoup souffert. Kemudian saya ingatkan kembali kalau en dan y di sini tidak menggantikan orang, hanya menggantikan kata benda yang berupa objek, animal, atau ide, atau abstrak. Selanjutnya mari kita lihat, kalau untuk orang, itu kita tidak menggunakan en atau y, tapi kita menggunakan kata ganti refleksifnya, atau pronom tonik, atau penegasan. Dalam bahasa Prancis itu ada istilah pronom tonik, kata ganti refleksif. Nanti kalian lihat lagi mengenai pronom tonik ini. Contohnya, jadi ini sama ya, walaupun d atau a, kalau untuk orang kita menggunakan kata ganti refleksif atau pronom tonik atau kata ganti penegasan. Vous parlez de votre père. Ini kalimat bertanya. Vous parlez de votre père? Oui, je parle de lui. Anda berbicara tentang ayah Anda? Ya, saya berbicara tentang dia. Atau tentang beliau lebih tepatnya. Kayaknya nggak sopan kalau saya menulisnya dia. Karena harusnya beliau. C'est mon père. Je dois respecter mes parents. Artinya, itu ayah saya, jadi saya harus menghormatinya. Oke, contoh selanjutnya. Vous pensez d'Alain? Oui, je pense de lui. Anda berpikir tentang atau Anda mengingat tentang Alain? Ya, saya berpikir tentang dia atau saya mengingat dia. Il doute de son ami. Ini juga kalimat bertanya. Il doute de son ami? Oui, il doute de lui. Dia ragu tentang temannya?
Ya, dia ragu tentangnya atau tentang dia. Kalau ye, bukan kalau ye ya, tapi kalau kata kerja pakai a, dia ketemu orang. Je pense à mon père, je pense à lui. Saya memikirkan ayah saya memikirkan beliau, memikirkannya. Je téléphone à Paul, je lui téléphone. Saya menelepon Paul, saya meneleponnya. Paul ini kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita mengatakan Paul, tapi dalam bahasa Prancis Paul kita agak U-nya agak kelihatan. Paul. Je donne ce livre à Pierre, je lui donne ce livre. Saya memberikan buku ini ke Pierre, saya memberikan buku ini kepadanya. Ini aturan bahasa Prancis ya, kita orang objeknya dulu baru kata kerjanya, bukan je donne lui mais je lui donne, atau bisa juga je donne à lui. Kemudian on fait toujours appel à lui, on fait toujours appel au jaguar. Kita selalu memanggilnya, kita selalu memanggilnya atau memanggil si jaguar itu. Ini contoh yang saya kutip dalam sebuah cerita Prancis. Oke, voilà. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk orang itu kita tidak menggunakan en dan y untuk kata kerja yang diikuti d atau a, tetapi kita menggunakan pronoun pronominnya. Saya ulang sekali lagi contohnya dalam pengucapannya biar kalian juga bisa latihan pengucapan. Vous parlez de votre père? Oui, je parle de lui. Vous pensez d'Alain? Oui, je pense de lui. Il doute de son ami? Oui, il doute de lui. Je pense à mon père, je pense à lui. Je téléphone à Paul, je lui téléphone. Je donne ce livre à Pierre, je lui donne ce livre. On fait toujours appel à lui, on fait toujours appel au jaguar. Perlu diperhatikan juga, bagaimanapun dalam penggunaan sehari-hari, kadang-kadang en dan y juga dipakai untuk orang. Jadi dalam kenyataan dalam sehari-hari biasanya tetap kita pakai en dan y juga, walaupun aturan gramatikalnya sebenarnya tidak boleh, tapi karena kebiasaan jadi en dan y tetap juga digunakan dalam orang, tapi ini bukan dalam tulisannya, hanya dalam percakapan. Kalau saya di bahasa Prancis kan, usage familier admet cependant en et i pour les personnes lui, elle, ou elle. Contohnya, il est complètement amoureux de Véronique. Il est complètement amoureux d'elle. Kalau kita ganti, il est complètement amoureux. Jadi, en di sini menggantikan Véronique. Dia benar-benar jatuh cinta dengan Véronique. Dia benar-benar jatuh cinta dengannya. Jadi kalau yang seharusnya kita sebenarnya kita harus mengatakan il est complètement amoureux d'elle karena sesuai aturan yang ini tadi. Cuma kalau dalam kenyataan sehari-hari en juga dipakai untuk menggantikan d'elle ini. Jadi il est complètement amoureux. Il pense toujours à Fabienne. Il pense toujours à elle atau à elle. Il y pense toujours. Dia selalu memikirkan Fabienne. Fabienne ini nama femina ya, nama perempuan. Kalau Fabien itu nama laki-laki. Il pense toujours à elle. Dia selalu memikirkannya. Oke? Oke, demikian untuk penggunaan yang kedua mengenai kata ganti atau pronoun en dan y yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau kata keterangan dari beberapa verb yang diikuti oleh d, en dan oleh a untuk y.